Yang berbahagia, Tuan Haji Osman bin Hussein, Pengarah JPN Pulau Pinang, Timbalan Pengarah JPN Pulau Pinang, Dr. Hajah Sharifah binti Abu Bakar, Ketua-Ketua Sektor, Ketua-Ketua Unit, Pegawai-Pegawai Kanan, Pegawai Pendidikan Daerah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Marilah kita bersama-sama melahirkan kesyukuran kerana kita dapat berjumpa di pejabat JPN Pulau Pinang, dan saya memang rasa amat gembira dan saya mengucapkan terima kasih kerana sudi menerima saya ke pejabat tuan-tuan. Dan di sini ingin saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tingginya syabas kepada pengarah JPN Pulau Pinang yang baru, Tuan Haji Osman bin Hussein, dan mengikut beliau. Ini merupakan satu tanda yang baik. Hari yang kedua beliau bermula perkhidmatan di JPN Pulau Pinang dan saya sampai. Jadi good feng shui lah, good feng shui. Dan saya berharap bahawa di bawah kepimpinan Tuan Haji Osman, warga JPN Pulau Pinang akan teruskan dan kekalkan kecemerlangan yang sudah dicapai, dan bukan hanya teruskan tetapi melompat lagi ke arah lebih tinggi, kerana saya boleh melihat potensi JPN Pulau Pinang untuk melaksanakan PPPM dengan kesan, kerana selepas saya mendengar perkataan dari ketua-ketua sektor, memang saya boleh melihat bahawa dari segi pengurusan memang teratur dan sistematik. Jadi tahniah dan syabas. Dan saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua pihak. Dan tujuan saya turun adalah untuk touch base atau turun padan untuk melihat secara peribadi jabatan pendidikan di negeri masing-masing, supaya saya boleh dapat tahu apa yang sudah dilaksanakan di peringkat JPN masing-masing, dan juga nak dengar sekiranya katalah ada isu atau cabaran yang dihadapi, dan melihat juga sejauh mana Kementerian Pendidikan Malaysia boleh membantu. Dan saya rasa lega kerana apabila saya mendengar pembentangan yang disampaikan oleh Ketua Sektor Pengurusan Akademik, dan selepas itu diikuti oleh Ketua Sektor untuk Peperiksaan, dan selepas itu Ketua Sektor Pembangunan. Tak ada banyak masalah. Dan saya sangat impress Tuan Pengarah, kerana Ketua Sektor Pengurusan Akademik boleh hafal 6 aspirasi lain. Dan ini memang satu kekuatan, kerana apabila kita sebut tentang pelaksanaan PPPM, ada sangat penting bahawa pegawai diri sendiri faham. Dan kerana kepimpinan adalah sangat penting apabila kita nak melaksanakan satu program di mana pemimpin bisa menunjukkan bahawa dia ada conviction, dia ada komitmen, dan dia tahu apa sepatutnya kita melaksanakan. Nah, baru-baru ini saya diberi satu privilege untuk mewakili Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, kemudian Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan, untuk menghadiri satu mesyuarat di Oman. Dan mesyuarat ini dianjurkan oleh UNESCO, dan tema mesyuarat ini ada berkaitan dengan pendidikan untuk semua pihak, education for all. Dan menteri-menteri dan timbalan menteri yang mewakili menteri itu, diberi masa untuk mengemukakan intervensi. They call it intervention. Tetapi ini bukan pembentangan, kerana masa terhad, dan kita mesti ada satu kemahiran atau kebolehan untuk meringkas apa yang dibentangkan dengan tepat dan padat. Jadi apabila saya mendengar
dipuji oleh negara-negara yang lain tentang blueprint dengan PPPM Malaysia. Dan ini penghargaan dan pengiktirafan itu bukan datang dari macam kita kata the third world countries, tetapi dari negara-negara yang maju. Dan apabila saya kemukakan intervensi yang berkaitan dengan perubahan lanskap pendidikan, the changing educational landscape in Malaysia, saya sebut satu konteks yang berkaitan dengan peranan guru. Jadi kalau kita baca PPPM, kita tahu bahawa dalam ajakan yang keempat, kita nak melahirkan guru yang berkualiti. Dan apabila kita sebut bahawa kita nak menghasilkan menghasilkan guru yang berkualiti, ini bermakna melahirkan menghasilkan untuk para untuk manusia is melahirkan guru yang berkualiti itu. Ini bermakna peranan yang dimainkan guru akan berubah. Jadi saya sebut, dan apakah tindakan Malaysia sudah ambil, dan apakah isu dan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia, tetapi apakah tindakan yang diambil untuk atasi kita punya cabaran. Dan I was pleasantly surprised apabila menteri-menteri dari negara yang lain kemukakan intervensi mereka. United States mengucapkan tahniah, dia kata, I wish to congratulate Malaysia. So Malaysia has articulated so well the changing role of the teacher. Dan selain daripada itu, banyak sokongan datang dari negara-negara Asia Pasifik, Philippines, and then dari negara-negara di Emirates atau di Arabic country, dan pujian juga datang dari Norway, dari Finland. Dan saya ambil kesempatan ini untuk edarkan kita punya brochure yang berkaitan dengan kita punya blueprint. Semua minta, kerana mereka kata mereka salah satu peserta bagi tahu dari United Kingdom adalah negara-negara yang masih mula mengadakan satu blueprint yang berkaitan dengan maklumat UNESCO yang berkaitan dengan education for all itu sepatutnya belajar dari Malaysia. Jadi ketua pengarah iaitu Madam Irina Bokova, memang puji, dan the Minister of Oman, Minister of Education of Oman, seorang wanita, dia pun puji juga, di mana beliau kata Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah memberi 2 naskah blueprint kata beliau. Jadi ini bermakna bahawa blueprint kita ada credibility, walaupun ada pihak yang tertentu sentiasa khasnya dalam parlimen nak mengkecilkan atau menentang sistem pendidikan Malaysia. So having said that, in principle, dalam blueprint, semua inisiatif diberikan antara bangsa. Cuma sekarang apa sangat penting adalah pelaksanaan. The implementation is always of problematic concern. Dan saya rasa gembira apabila saya mendengar pembentangan dari ketua sektor tadi, bahawa a very serious attention diberi kepada pelaksanaan blueprint di Penang. Tahniah dan syabas. Dan saya berharap bahawa apa rancangan yang sudah dirancangkan oleh warga JPN Pulau Penang dapat dilaksanakan dengan kesan. Dan di sini saya juga nak suggest, tetapi saya rasa pun sudah dilaksanakan, bahawa kita mengadakan elemen yang penting dalam PPPM seperti 11 anjakan. Okay? Anjakan 11 anjakan dalam kita punya blueprint itu sangat penting. Yang selain daripada itu, 5 aspirasi adik pelajar dan ciri-ciri utama yang berkaitan dengan
aspirasi pelajar. You have done very well, dan this is excellent. This is really excellent, di mana ini kita boleh edarkan kepada ibu bapa, kepada pelawat yang nak pergi ke sekolah, dan even kepada ahli-ahli komuniti. Apabila katalah JPN Penang mengadakan satu hari terbuka atau hari pelanggan, give it to them. Dan it is very important bahawa adik pelajar, guru, staf sokongan, termasuk staf sokongan dan ibu bapa dapat internalize what our blueprint is all about. Ini sangat-sangat penting. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat peluang untuk di Kementerian Pendidikan Malaysia di Blok E, ya, Blok E, apa? Kompleks E, 8. Memang apabila Anda masuk, kita boleh tengok 11 anjakan kita punya blueprint dan aspirasi adik pelajar pun dipamerkan. So this is very important. The visualization of these important aspects of our blueprint is very, very important. Dan minta jasa baik kalau boleh minta sekolah buat begitu. Dan semua program atau aktiviti yang dirancangkan oleh pihak JPN, pihak PPT dan sekolah hendaklah dikaitkan dengan blueprint. Okay? And I'm very happy to hear dari Encik Yo tadi bahawa bahagian peperiksaan tidak bekerja secara atau dalam silo. You are collaborating with the other section. That is excellent. Kerana saya boleh melihat berdasarkan saya punya pengalaman juga sebagai seorang guru dan selepas itu menjadi pengajar, bahawa kita masih kesan bahawa ada bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia masih bekerja in silo. Dan I'm trying to bring them together. Kerana sekiranya kita mewujudkan kolaborasi, kita fikir dan mengadakan satu visi yang sama, dan kita boleh bergerak bersama untuk mencapai visi itu. I'm very impressed with Tuan Haji Osman tadi apabila beliau kata bahawa apa yang sudah dilaksanakan oleh mantan pengarah iaitu Datuk Haji Muslim akan dikekalkan. Dan ini merupakan satu ciri kepimpinan yang baik kerana dia nak kekalkan apa yang baik. A legacy that are good will be maintained. Adalah kalau kita baca yang I'm very interested in research about leadership, dan memang ada sebut bahawa ada pihak pemimpin apabila dia masuk satu tempat yang baru itu, dia destroy legacy. Itu dia bagus. Dan mengikut pakar rujuk itu memang dia kata this is not good leadership characteristic. Tapi pengarah baru kata kita akan kekalkan. Dan apa yang sangat penting itu bukan hanya kekalkan kecemerlangan yang sudah diwujudkan di JPN Pulau Penang, tetapi untuk melangkau lagi. That is very important. Not only to sustain. Sustaining is not good enough. You have to go beyond the excellence that you have achieved. Jadi tahniah syabas diucapkan kepada warga prestasi, pencapaian prestasi akademik yang begitu membanggakan. So I don't have to worry about Penang. You are in top 5. Okay, you are in top 5 for UPSR and then top 6 for SPM, dan saya berharap percaya bahawa STPM you are also doing well. And macam yesterday apabila saya menghadiri taklimat di JPN wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dia untuk SPM kalau sedap dia dapat tempat yang kedua selepas JP Putrajaya kan. Okay, macam tuan kata memang dia ada advantage lah kan, tetapi we can turn disadvantage into advantage kan. So I don't cabar mereka. Mengarah sama saya kata kalau you can beat Putrajaya tahun ini, I will come back and belanja all of you makan. Wah, mereka terima saya punya cabaran. Jadi Penang juga, if you can do even better top 3 then I'll come back and we
makan the durian. Biasa. Okay, jadi you're very lucky, kan? Warga DPN Pulau Penang you're very lucky kerana dari segi infrastruktur tidak ada banyak masalah. Itu tersektor tadi lah, tak ada masalah. Masalah yang berkaitan dengan infrastruktur itu memang berada di Sabah dan Sarawak. And I've been going down to the ground, to see sejauh mana kementerian boleh membantu. Dan di sini walaupun katalah tidak ada masalah, saya punya nasihat adalah untuk mengendalikan pemantauan. Projek-projek itu seperti yang Tuan Pengarah tadi ada di sini, saya kata ada satu projek yang masih belum siap dalam masa yang sudah ditetapkan. So kita mesti memantau, dan apabila dapat maklumat selepas pemantauan itu, kalau ada masalah, sampaikan masalah kepada head office supaya kita boleh ambil tindakan terhadap itu pemantauan. Okay, so this is very good, very good. And get in touch with Dr. Jumbo, because he is the one who will be looking into all these type of things. So, tetapi you are very lucky because you don't have any problem. And saya bersetuju dengan Tuan Pengarah apabila beliau bisik bahawa itu sangat penting. Kerana ini memang sangat penting. Kita mesti wujudkan satu environment yang kondusif, suasana PNP yang kondusif untuk adik pelajar dan untuk guru-guru. Dan ini merupakan salah satu faktor yang membantu untuk mencapai kejayaan peningkatan dalam prestasi akademik. Tetapi jangan membenarkan macam guru atau guru besar pengetahuan ambil mencari satu alasan di mana kenapa sekolah tidak dapat peningkatan dalam akademik atau dalam dia punya bidang co-curriculum activity oleh kerana mereka tidak ada kemudahan seperti ini, tak ada ini, tak ada itu. Itulah saya punya sekolah tidak boleh berjaya ke atau boleh meningkat. Don't accept that kind of excuse. Kerana saya nak berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan 2 buah sekolah di Sarawak. Dan kalau tuan-tuan puan-puan ada baca di PPM secara terperinci, sekolah SK Ululubai disebut. SK Ululubai dan SK Bakamalan, 2 buah sekolah terletak di pedalaman di Sarawak. Ululubai di Limpang, Bakamalan di Lawas. Saya sudah melawat sekolah, kedua-dua sekolah, 2 kali, 3 kali. Kerana kedua-dua sekolah menjadi saya case study untuk saya punya PhD. Saya sedang buat PhD, tetapi oleh kerana kena involved in politics, ini pun bukan impian saya, bukan rancangan saya. Hari ini ditakdirkan. Jadi saya anggap ini sebagai satu panggilan Tuhan untuk saya berkhidmat di luar sempadan pendidikan. Jadi saya mematuhilah panggilan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dalam perkhidmatan saya. So because of that, saya punya PhD di Kampung. But I am determined to finish it because sayang masuk dalam untuk kutip data, dan di situ apa yang bawa kejayaan kepada sekolah itu tanpa kemudahan yang sekolah-sekolah di bandar ada, very basic. Tetapi kedua-dua sekolah sudah menang anugerah dari the Commonwealth country, the Minister of Education of the Commonwealth country. They beat 53 countries of the Commonwealth country and got the gold prize. Kenapa? Kerana kedua-dua sekolah itu boleh membuktikan bahawa tanpa kemudahan, tanpa infrastruktur yang baik, kalau ada semangat, ada gairah, ada passion and the conviction to educate the children, you can do it. So sekolah itu khasnya SK Ululubai baru-baru ini pun dapat satu anugerah khas, anugerah gold award, emas dari UNESCO. Dan jauh
dijemput untuk menerima anugerah itu di China. Saya punya nasihat di sini adalah kalau nak guru besar yang tidak berfungsi, yang baik itu ada banyak sebab-sebab itu kenapa tidak boleh memajukan sekolah itu, bawa mereka mengadakan satu lawatan penanda alasan supaya ini boleh buka minda dan buka mata mereka. And these two schools will make the town schools to shake, especially sekolah yang diletak di bandar tetapi tidak perform. So saya punya cadangan, if possible you can make a visit there and you will learn a lot of things. Saya ingat apabila saya pergi Pakalalan, apabila saya bentang saya punya proposal, saya nak buat satu kajian di Pakalalan, saya tunjuk gambar semua itu, dia punya cabaran untuk sampai ke Pakalalan. So I remember my professor, apabila saya tunjuk, at first mereka ketawa kerana apabila dia tengok itu jalan yang begitu teruk dan satu Land Cruiser terbalik, dia ketawa. Tapi the next slide saya tunjuk kepada mereka apa yang berlaku. Muka mereka turn pale, terus menjadi pale. How do you say turn pale? Pucat, menjadi pucat. Kenapa? Land crash. Macam mana kita terbang ke situ? Bukan kapal terbang 737, bukan Twin Otter. Very likely. So saya pergi bersama dengan profesor. Profesor nak betul-betul untuk kesan, betulkah apa yang Mary yang tentang itu adalah betul? Or she is making it up supaya kita boleh lulus dia punya proposal. Okay, come along. So apabila kita naik Twin Otter untuk jimat masa, kalau kita melalui darat 8 jam. Dan jalan itu saya pun nasihat, kalau katalah ada wanita yang hamil, jangan naik melalui kereta. 8 hours. So apabila kita naik itu Twin Otter itu, there was a strong wind. So they push Twin Otter itu ke out of the direction. Out of the direction. Jadi profesor pun takut, kami ini. Saya bilang, jangan takut profesor. Saya biasa, kerana dulu saya Nazir selalu kita pun melawat sekolah di pedalaman, naik Twin Otter. So sampai sana, kita jalan kaki ke sekolah. Profesor turn around, Mary, saya tak tahu macam mana you boleh hidup di sini selama 2 atau 3 minggu. Jadi saya pakai dah, saya akan hidup. Kita mesti kuatkan semangat kerana ada satu objektif kan. So kalau rakyat di Pakalalan boleh hidup, kenapa kita tidak boleh hidup? Tetapi implikasinya adalah di mana the situation is so sad that professor kata, how are you going to cope? Tapi yang paling penting, iktibah yang saya dapat dari situ adalah walaupun terletak di tempat seperti ini, sekolah itu boleh menjadi sebuah sekolah juga. We have to learn from it. Dan pada hari ini, SK Ulu-Lubai sudah terima sekolah kluster kecemerlangan dan sebuah sekolah berprestasi tinggi. Lupakan. Dan adalah pihak yang bagi saya tahu, because the size of the school is small. I said no, size doesn't matter. Saya bagi satu contoh, saya argue with pegawai dari JPN Sabah. Saya berani argue kerana saya Sabahan kan. Kalau dia argue berkali ini sakit hati mereka kan. Saya kata no. We have many island schools in Sabah, macam Sempurna. Adik pelajar lebih kurang daripada adik pelajar di Pakalalan atau Ulu-Lubai. That's sebelum. Tidak berjaya. Kosong. UPSR kosong. Terus masih belum dipecah. So it's not the size, but it's the semangat, it's the conviction, it's a lot to do with sikap. Jadi di sini saya nak berkongsi, so sekiranya katalah ada guru besar atau pengetua itu, dia pun cari banyak alasan itu, making a lot of excuses, dan saya rasa buka minda mereka. Atau kalau tidak sempat pergi sana pun ada kos juga, melibatkan kos, jemput untuk jauh punya untuk datang untuk memberi taklimat atau ceramah. Anggap ini sebagai satu
CPD, satu sesi CPD, di mana beliau akan tunjuk gambar. Sebenarnya beliau sudah dijemput bukan hanya untuk bentang atau berfungsi pengalaman di Malaysia, tetapi di antara bangsa sudah. So we have very good example. Dan di sini dia salah satu faktor. Di sini saya pun puji kerana pihak pengarah pun ada bagi tahu, and then siapa itu yang tunjuk dia punya war corner kepada saya. Siapa yang tunjuk kepada saya kata bahawa sarana PIBG di sini memang kuat. You said Tanya Syabas, dan itu adalah anjakan 9 di plan pembangunan pendidikan. Dan salah satu faktor kritikal yang menjayakan Ulu Rubai, Bakalan juga sarana itu. So this one is very important, very important. Okay, dan yang berkaitan dengan PBS, responding to you. Biasanya saya respond, saya tidak sediakan satu ucapan, saya respond. I dengar, I respond. Okay, Tanya Syabas, Mr. Teo, you have done very well dari segi mengadakan persediaan yang berkaitan dengan pelaksanaan PBS, dan sampaikan kepada guru, sampaikan kepada ibu bapa bahawa PBS is nothing new. Dulu PBS sudah dikenal, sudah lama kan. So untuk bahasa English, oral examination PBS, sains bukan PBS, okay? Pendidikan agama atau Islam, PBS apa? Semua mata pelajaran vocational. Bila kita buat amani peperiksaan, there's nothing. Kemahiran hidup is nothing new. Except sekarang PBS dikendalikan untuk semua mata pelajaran, dan kita minta guru-guru untuk menilai adik pelajar dari segi jeris. Okay? Holistic. Very holistic. Kerana ibu bapa sudah banyak kali di parlimen pun hantam Kementerian Pendidikan Malaysia kata kita too examination oriented, berpusatkan peperiksaan. So bila kita hantam lagi. So ini kalau kita rujuk kepada kita punya falsafah pendidikan untuk melahirkan insan yang seimbang, holistik, seperti yang disebut oleh Pak Pengarah. That is where we are going to assess kita punya adik pelajar dalam dua bentuk. Satu, dalam summative, di mana PMR was summative, right? At ujung tahun itu ambil peperiksaan. You gagal atau you lulus, that's it. That's it. Tapi sekarang dalam bentuk formative dan summative. Formative is dalam bentuk apabila mereka buat dia punya exercise, latihan di sekolah, and teachers observe. So kita memang engage dengan guru-guru. Setiap kali saya ada peluang, I engage with teachers secara formal, secara tidak formal. Engage dengan pengetua juga. Seperti sekarang I don't engage with all of you. So saya tanya mereka, now that the Ministry of Education sudah turun pada untuk dapat tahu dia punya cabaran itu mengikut guru itu adalah dia punya sistem untuk key in data, betul kan? Not so much of the concept. Mereka bersetujui dengan konsep cuma key in. So Kementerian Pendidikan Malaysia sudah mendengar mereka memohon untuk key in offline, okay? Atau catat dalam nota. You have got to, kerana kalau tidak, guru tidak boleh track the development of the student. Yeah, the evidence, the descriptor, the evidence, and all these kind of things. So sangat penting, Mr. Yo, saya punya catatan di sini, right, adalah you have carried out the to look at the understanding, kefahaman, and this is very good. Kerana saya tidak nampak yang JPM buat, so you've done well. So yours is going to be data-driven. Sila menggunakan data itu untuk merancang bengkel atau program yang akan datang untuk membantu mereka. So it's not only enough to get that particular
juga data, tetapi you have got to go down to the detail dari segi aspek apa mereka rasa, mereka masih tidak faham. And then selepas itu you tackle from that particular aspect, and that would be very good because it's data driven. Your programs are all data driven. That's very good. Dan kami juga kerana you melibatkan ibu bapa. It's very important. You melibatkan ibu bapa. And macam you mentioned that teachers teach to the text. Dalam prinsip tak boleh lah. We have to teach them. Tetapi tak boleh elakkan juga dari segi untuk teach them, to test them according to the way that they've been taught and how they have been taught. Jadi the golden rule yang berkaitan dengan assessment saya pun bagi tahu, kita memang ada message khasnya untuk bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris komunikasi KBSM adalah dalam bentuk komunikasi. Tetapi apabila adik pelajar masuk untuk ambil peperiksaan, bukan mereka diuji dalam bentuk komunikasi. The 4 skills are not tested. They go back to the convention styles of writing a composition and then jawab soalan comprehension. So where is the listening skill? Where is the speaking skill? We have oral, but that's not good enough because there is no conversation. Baca, jawab soalan. It's only reading skill, not communication skill. You have to talk. You have to engage them. So big mismatch. So the golden rule saya sudah bagi tahu lembaga peperiksaan is we have to assess them. Kita mesti nilai adik pelajar mengikut apa yang diajar dan bagaimanakah mereka diajar. It's very important. The golden rule is you have to teach them what they have been taught and how they have been taught. And now you have to think of why, because that is where kibat comes in. So this is very important. So most probably Mr. Yo, you boleh explore this, and then tell your teachers to look into that. And I'm trying to bring bahagian curriculum dan lembaga peperiksaan to sit together, because I'm going to do that. Yeah, I'm going to do that. Because saya bagi tahu, okay, I've been an English teacher myself. I use the KBSM syllabus. Dan tajuk-tajuk adalah cyclical. Ini bermakna tajuk diulang balik setiap tahun. Tetapi di tahap yang lebih susah as you go along, right? Saya bagi satu contoh. Ini saya pun sampaikan kepada Tan Sri pada masa kita ada postcard meeting. Saya bagi satu contoh, directions, instructions, okay? Form 1. Dia punya tajuk adalah bagaimana kita memainkan football. How do you play football? First, you kick the ball. Next, then you try to shoot the ball or whatever it is. Form 2, how do you make a drink? So it's repeated. Tetapi dia punya instruction adalah tidak sama, because they go on to a level of difficulty. Form 3, reading a map and looking into direction. But yang penting di sini, adik pelajar diajar untuk menggunakan sentence connectors, okay, to join the sentence. First we do that, secondly we do that, third we do that, next we do that, then we do that, finally. So kalau 5 tahun adik pelajar sudah belajar sentence connectors, taklah by the end of the 5th year adik pelajar tidak boleh jawab soalan yang berkaitan dengan memberi arahan, memberi instruction. Surely they can do it. Dan sekiranya kita buat begitu, ya, lembaga peperiksaan and curriculum can work together, I am sure the English standard will improve. Yeah, definitely. Because now it's open. Goodness, then lembaga will give something that is foreign to them. It's not fair. Sama juga. Kids and PISA. Why did our students do badly? Because they were not prepared. Tapi sekarang kemudian dia prepare, dan marilah kita doa bahawa dengan persediaan ini kita akan merekodkan satu peningkatan hasil dalam Teams and PISA.
aspect. So you have about 300 lebih sekolah di sini. Sabah ada 1,200 sekolah. So you know a vast difference. Tetapi kita tidak boleh macam kita kata anggap ini sebagai satu sebab kenapa kita tidak boleh memajukan ke depan. Jadi saya rasa itu saja. I was responding to your presentation dan saya rasa you have done well, ya, you have done very well dan teruskan usaha dan inisiatif yang sudah diambil dan sekiranya ada isu, ada masalah itu, saya berharap ini boleh bincang bersama dengan pengarah baru dan saya juga merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan dan saya ada kepercayaan tak perlu merayu kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi sokongan dan kerjasama kepada Tuan Haji Osman bin Hussein selaku pengarah dan pengarah ini sebenarnya pun berasal dari Penang. So apabila saya dapat berita semalam dari Tuan Abdullah Yusuf, pengarah wilayah persekutuan, beliau tunjuk itu SMS kepada saya dan bagi tahu ini adalah mantan pengarah IPG. Wah, I got excited. Kenapa? Once upon a time I was in IPG. I was once upon a time a lecturer and the director of Maktab Quran Sanakan and Maktab Quran Tawau, the first pengarah there. Dan I was not popular because with the people in Sanakan. Marah saya kerana saya tutup Maktab Quran Sanakan, bawa adik pelajar semua ke Tawau. So I was very happy for him. Jadi I wish you all the best, yeah, and I'm sure you will play a very successful role with your team here. Dan Dr. Sharif Fabi Bakar memang rakan lama saya juga dan beliau juga pernah berkhidmat di BVG and also in the Maktab. So it's a good team dan saya rasa amat bangga kerana dapat peluang bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan dan saya memang ada kepercayaan bahawa JPN Penang, Pulau Penang terus berjaya dengan bukan hanya cemerlang tetapi gemilang dan bergemilang. Sekian, terima kasih dan salam hormat. Terima kasih Datuk Maria yang telah memberi bukan saja ucapan tapi kata-kata semangat dan besar kepada kita untuk kita menjalankan tugas dengan penuh dedikasi untuk memastikan bahawa setiap rancangan kerja itu dapat kita laksanakan dengan betul. Saya datang sini, saya mempunyai filosofi saya sendiri dan juga the way how to conduct and how to manage my style sebenarnya, dan saya akan meneruskan kecenderungan setiada dan bagi saya try to raise up above the rest. Dan dalam hal ini saya menggunakan beberapa filosofi saya. The first, I use the minds, to modeling the way, inspiring the shared visions, include the national visions, and then challenge all the obstacles throughout the process, and the most important thing, encouraging and engaging the hearts. So I try to instill this philosophy throughout, not only among those who work in JPN, but to all the teachers in Penang. And then satu lagi saya menggunakan beberapa kaedah, iaitu satu dipanggil pastikan bahawa kita mendapat komitmen seluruh warga pendidik. Ini penting. Dan khususnya komitmen kepada pihak yang berkaitan, termasuklah ibu bapa dan pihak swasta, those who involved in educational involvement in our country. Dan seterusnya memastikan keberkesanan sistem penyampaian, delivery system. Dan satu lagi adalah keberkesanan sistem pemantauan, monitoring. And the last one, keberkesanan sistem penilaian serta penambahbaikan dan penterusan. Ini amat usaha. Dan untuk mencairkan hal ini, kita perlu kepada peningkatan pengetahuan, updated knowledge and skills, and then latihan yang penterusan
continuous professional development, dan satunya paling penting sekali adalah teamwork. Teamwork. We have to give up everything will be easy to them. So hopefully saya dapat melaksanakan dengan baik dan dapat memastikan bahwa apa yang dihasilkan oleh kerajaan dalam PPJM dapat kita capai dengan jaya. InsyaAllah dengan seluruh pegawai saya dan seluruh berusaha, pengetua dan berusaha dan seluruh keluarga PD, saya akan cuba kembalikan seluruh tenaga dan sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa kita boleh capai apa yang kita hasilkan. Itu harapan saya. Dan sokongan daripada Dato' dan juga daripada pihak atasan amat penting terhadap. Dan saya serah balik kepada Muslim Majlis